Assalamualaikum, hai adik-adik, bersama dengan saya Kak Rara dan saya Abang Mel di dalam program Fight Crowd siri kedua. Baiklah, pada adik-adik yang mengikuti siri pertama pada tahun yang lalu, adik-adik tentu rindu dengan Abang Kal kan? Tentulah Abang Mel, tapi adik-adik di rumah jangan risau. Kak Rara dan Abang Mel akan menemani adik dan berkongsi idea-idea yang menarik bersama adik-adik. Betul tu. Macam adik-adik tengok pada hari ini, Abang Mel dan Kak Rara berbusana lengkap songket. Kak Rara nak tahu tak Abang Mel pakai songket baju apa dan tanjak apa hari ini? Apa ya busana yang Abang Mel pakai? Okey, hari ini Abang Mel pakai baju Melayu dan bertanjak yang bernama Lipatan Dendam Tak Sudah, yang mana dia bermotifkan bunga pecah lapan. Abang Mel tengok Kak Rara punya songket pun cantik lah. Apa nama motif dia Kak Rara? Okey, motif yang terdapat di songket Kak Rara ni adalah motif tampuk manggis, bunga meluh dan pucuk rebung. Tapi kan Abang Mel, Kak Rara rasa nak berpantun lah sedikit. Wah, Abang Mel pun nak dengar. Boleh Abang Mel dengar tak? Okey, macam ni pantunnya. Sehari selembah benang, lama-lama menjadi kain. Kain kita warisan gemilang, sukar diganti dengan yang lain. Abang Mel nak tahu tak? Songket ni merupakan ratu kain kerana bahan, teknik dan keindahan songket itu sendiri. Wah, nampaknya hari ni adik-adik tentu dapat banyak info pasal songket kan? Baiklah, Kak Rara nak tahu tak apa kena mengena kita pakai baju songket dengan program kita hari ni? Apa ya? Okey, untuk pengetahuan Kak Rara dan adik-adik dekat rumah, hari ni Abang Mel dan Kak Rara akan buat DIY penanda buku songket. Wow, cantiknya. Adik-adik mesti tak sabar kan? Kalau adik-adik tak sabar, apa lagi? Mari, jom. Hai adik-adik. Adik-adik tentu dah tak sabar kan nak buat penanda buku songket pada hari ini. Okey Kak Rara, agak-agaknya apakah bahan-bahan yang kita nak kena ada pada hari ini? Okey, Abang Mel, bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat penanda buku songket ini adalah bahan yang utama adalah kain songket. Kak Rara menggunakan kain songket kerana kena dengan tema kita pada hari ini. Okey, adik-adik di rumah boleh menggunakan apa-apa jenis kain iaitu kain batik maupun kain yang bercorak. Seterusnya, benang untuk hiasan penanda buku, kertas pelbagai warna, gam uhu ataupun gam biasa. Seterusnya apa bahan-bahannya Abang Min? Okey, seterusnya adik-adik kena ada pisau, pembaris, gunting dan juga penembuk lubang. Apa lagi Kak Rara? Tentu dah tak sabar kan nak buat kan? Tak sabar. Okey adik-adik, mari kita buat. Jom. Hai adik-adik. Untuk proses pertama, membuat penanda buku songket, Kak Rara yang akan menunjukkan adik-adik cara-cara mengukur dan memotong kain songket. Adik-adik nampak tak kain apa yang di tangan Kak Rara? Kain ini adalah kain songket yang ditenun menggunakan mesin. Motif yang terdapat pada kain songket ini adalah motif bunga pecah lapan. Okey, jom kita mulakan. Mula-mula adik perlukan pembaris. Pembaris ini untuk mengukur saiz motif yang adik perlukan untuk membuat penanda buku. Bagi Kak Rara akan menggunakan saiz 4 cm lebar dan 14 cm panjang. Adik-adik boleh terus menggaris, dapatkan 14 cm panjang. Pastikan corak yang adik perlukan itu di tengah-tengah. (14 cm panjang dan 4 cm lebar. Okey, setelah mendapat ukuran yang adik-adik perlukan, adik-adik boleh terus untuk memotong. Okey adik-adik, perlu diingatkan jika adik-adik ingin menggunakan gunting, adik-adik perlulah pemantauan oleh orang dewasa.
Okey, adik-adik gunting mengikut garis yang adik-adik telah buat. Okey, Kak Rara dah nak siap gunting. Okey, Kak Rara dah dapat ukuran kain yang Kak Rara perlukan. Jadi, proses seterusnya Abang Mil yang akan tunjukkan pada adik-adik semua. Okey adik-adik, tadi adik-adik dah bersama Kak Rara dalam proses yang pertama, iaitu proses mengukur dan memotong kain. Untuk proses yang kedua kali ini bersama Abang Mil akan tunjukkan bagaimana cara untuk mengukur dan memotong kertas untuk dijadikan bingkai penanda buku. Baiklah, di sini Abang Mil akan tunjukkan beberapa bahan-bahan yang perlu digunakan. Antaranya yang adik-adik perlu ada adalah pembaris, pensel, pisau dan juga dua kertas warna yang berbeza warnanya. Untuk warna ni adik-adik boleh pilihlah warna kegemaran adik-adik. Okey, lagi satu Abang Mil akan tunjukkan nanti dia akan jadi macam ni. Jadi untuk yang pertama sekali ni Abang Mil akan tunjukkan cara untuk membuat bingkai penanda buku. Okey, untuk pengetahuan adik-adik, bingkai ni dia punya saiz adalah 19 kali 6, yang mana untuk panjang 19 cm, lebar 6 cm. Okey adik-adik, untuk yang pertama ni Abang Mil nak buat tingkap untuk penanda buku. Baiklah, untuk saiz ukuran di sini adalah Abang Mil akan ambil saiz dia sebanyak 6 cm. Okey, macam ni. Okey, cukup. Okey, ini untuk lebar ya adik-adik. Untuk panjang dia, saiznya adalah 19 cm. Okey, mesti ada dia nak tahu kan, untuk buat tingkap ni dia ada ukuran juga tau. Okey, jadi untuk ukuran membuat tingkap ni Abang Mil akan ambil untuk bahagian atas dan bawah, saiznya adalah 3 cm. Manakala untuk bahagian kiri dan kanan Abang Mil akan ambil 1.5 cm. Okey, mari Abang Mil tunjukkan. Okey, sampai dekat sini 3. Sama juga dekat bawah. Adik-adik boleh sampai 3 cm. Untuk kiri dan kanan 1.5. Okey. Jadi untuk proses membuat penanda bingkai penanda buku ini dah selesai. Okey, kali ini mari Abang Mil tunjukkan cara-cara untuk memotong. Okey adik-adik, kali ini kita dah dapatkan saiz bingkai penanda buku. Okey, seterusnya Abang Mil akan selesaikan untuk membuat tingkap ni pula. Okey, mari kita mulakan. Okey, seperti yang adik-adik tahu, untuk bahagian atas dan bawah kita memerlukan saiz 3 cm, manakala bahagian kiri dan kanannya adalah 1.5 cm. Okey, untuk kali ini Abang Mil akan melengkapkan tingkap tersebut. Okey, adik-adik begini. Kalau ada tersalah pun tak apa dik. Jadi boleh betulkan kembali. Tarik saja begini dan juga begini. Okey, seterusnya Abang Mil akan perbetulkan. Kat sini nampaknya Abang Mil ada buat beberapa kesilapan mungkin. Tapi tak apa, kita boleh memperbetulnya kembali. Okey. Kerana adik-adik padam dulu.
garisan yang dekat sini. Padam. Okey. Jadi pastikan adik-adik punya bingkai penanda buku akan berbentuk seperti ini. Okey adik-adik, kali ini Abang Amir akan tunjukkan cara untuk memotong kertas. Okey, untuk prosesnya adik-adik perlu melakukannya dengan berhati-hati. Okey, gunakan pembaris, letak di sini dan ikut saja garisan yang telah kita buat tadi. Pergi pula ke sebelah sini dan tarik. Okey. Jadi sekarang ni untuk bingkai telah pun kita berjaya buat. Seterusnya Abang Amir akan tunjukkan cara untuk membuat tingkap pada bingkai ini. Okey. Baiklah, untuk tingkap ni sama juga, ikut saja garisan yang telah kita buat tadi. Pastikan adik-adik ikut garisan tau, jangan lebih. Takut nanti berapa cantik lah adik-adik punya bingkai. Adik-adik punya penanda buku. Okey. Jadi sekarang ni dah potong. Okey, tarik dengan perlahan-lahan. Okey, jadi macam ni lah bentuk penanda bingkai penanda buku adik-adik nanti. Okey, untuk seterusnya, ini adalah lapisan pertama adik-adik. Okey, jadi untuk yang seterusnya Abang Amir akan buat lapisan kedua. Okey, untuk proses membuat tapak adik-adik perlu menggunakan kertas yang lagi satu. Okey, untuk yang ini adik-adik boleh ketepikan. Baiklah, untuk proses yang ini, saiz yang diperlukan adalah untuk lebar adik-adik perlu mendapatkan saiz sebanyak 7 inci, manakala panjangnya pula sebanyak 20 cm. Okey adik-adik, kali ini kita dah pun siap memotong bingkai dan juga tapak penanda buku. Selepas ini, adik-adik akan bersama Abang Mel dan juga Kak Rara untuk menyiapkan penanda buku. Hai adik-adik, bertemu kembali bersama dengan Kak Rara dan Abang Mel. okey, kita dah sampai ke proses yang terakhir ya adik-adik. Okey Kak Rara, boleh tak Kak Rara tunjukkan kepada adik-adik di rumah bagaimanakah cara untuk melengkapkan proses yang terakhir ini? Okey, senang je. Proses yang terakhir ni sangat-sangat mudah ya adik-adik. Kerana hanya perlu menampal bingkai yang Abang Mil buat tadi di atas kain ini. Okey, mula-mula kita perlu gam. Okey. Abang Mil boleh tolong Kak Rara untuk gam? Boleh. Gam ni di sekeliling ni Kak Rara? Di sekeliling bingkai yang Abang Mil buat sebentar tadi. Okey, adik-adik hanya ikut saja keliling bingkai tersebut. Seterusnya adik-adik hanya perlu terbalikkan kertas ni dan tampal di atas kain songket ni. Okey, kita tengok tengah-tengah. Okey, Abang Mil tekan. Okey, adik-adik tekan-tekan sikit. Okey, dia akan jadi seperti ini. Okey, seterusnya kita akan gam semula di bahagian belakang untuk kita tampal di atas tapak yang Abang Mil buat sebentar tadi. Okey. Untuk menampal, kita hanya menggunakan gam biasa. Untuk yang ini sama juga Kak Rara seperti tadi ya? Ya, betul. Gam saja di sekeliling bingkai tersebut. Tolong Abang Mil. Kita gam di sekeliling bingkai. Kita ambil semula. Kita tampal di atas tapak ini. Pastikan ia di tengah-tengah ya. Sama juga. Ini pun perlu tekan ya adik-adik. Tekan dengan kuat supaya ia akan melekat dengan lebih kuat. Okey. Okay, Nampaknya macam penanda buku kita telah pun siap. Okey adik-adik, lihat ni.
penanda buku kita hampir siap. Nampak macam ada yang kurang. Betul tu. Tak tahu apa yang kurang. Yang kurangnya adalah adik-adik Kita hanya menambah hiasan sedikit saja. Ya, betul. Kak Rara rasa kita perlu tebuk lubang. Okey, Abang Mel tolong tebuk lubang di hujung. Tebuk lubang di hujung penanda buku ini dan ambil benang, ukur ikut ukuran yang adik perlukan. Kak Rara hanya agak-agak saja. Kak Rara ambil dalam 15 cm. So Kak Rara gunting. Ingat adik-adik, gunting ni bahaya tau. Jika adik-adik menggunakannya, adik-adik perlulah pemantauan dari ibu dan bapa. Okey, jadi kita ambil benang ini. Untuk benang ni adik-adik boleh gunakan pelbagai warna lah. Betul. Mengikut kreativiti adik-adik. Jadi untuk benang kita hanya perlu Ini Kak Rara. kita masukkan di dalam lubang dan kita ikat. Dah siap. Tara! Wow, banyaknya penanda buku atas meja ni Abang Mel. Ya, betul tu. Dan antara hasil yang kita buat pada hari ini, Okey, penanda buku yang kita buat bersama tadi adalah ini. Yang adik boleh lihat sekarang adalah contoh-contoh penanda buku yang Kak Rara dan Abang Mel buat sebelum ini. betul tu. Selain menggunakan kain songket, adik-adik juga boleh menggunakan kain batik dan juga kain-kain yang tidak digunakan lagi. Tapi ingat, sebelum adik-adik memotong kain yang tidak digunakan, adik-adik perlu kebenaran daripada ibu dan bapa. Betul tu. Sampai di sini saja aktiviti Funcraft penanda buku songket. Jangan lupa like, Share. subscribe di YouTube Mycraft Shop Official untuk melihat lebih banyak aktiviti-aktiviti Funcraft yang menarik. Semoga kita bertemu lagi pada masa yang akan datang. Bye!